Berapa ramai sebenarnya jangan benarkan anak kita duduk dalam rumah kita bila dah kahwin. Jangan. Walaupun rumah kita besar macam mana pun, so dia hidup sendiri. Orang yang duduk rumah mak mentua, di rumah mak dia susah, dia bila dah kahwin nak gurau susah, nak gaduh pun susah. Nak gaduh, mak dia kita ni besok je lah gaduh. Contohlah kan. Betul tu cakap tadi kan. Sekejap. Dan akhirnya anak, masa tu lah ayat dia kata, rindulah zaman hantar anak pergi sekolah. Kan? Ingat tak momen hantar anak pergi sekolah, dah sampai sekolah kasut dia tinggal. Kasut kau boleh tinggal? Benar berlaku tak? Berlaku. Kan? Macam-macam benda tinggal, geram betul. Kasut kat kaki dia. Lepas tu dia marah. Mama, Umi lah nak cepat sangat. Salah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada puan pengerusi acara, bagi ketua-ketua bahagian, ketua-ketua unit, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan selamat datang diucapkan pada pagi ini. Alhamdulillah, seperti biasa, pagi ini adalah pagi yang sangat ceria, pagi yang sangat menggembirakan dengan adanya program seperti ini. Maknanya tak payah kerja ni. Jadi tak adalah. Jadi pagi ini kita berada dalam majlis ilmu, program relax aja, santai, iaitu dengan tajuk Azam yang Tertangguh. Semangat tahun baru 2024, Azam yang Tertangguh. Jadi kalau kita tengok dari segi maksud tajuk hari ini, yang pertamanya azam, berniat akan, memaksudkan, mencita-citakan. Dia mula-mula memang tak, mula-mula memang slow je ni, kuat ni. Cakap dia orang sabar sikit. Kan? Berniat akan, bermaksudkan, mencita-citakan, tu azam. Cita-cita, hasrat, apa yang nak dilaksanakan, itu azam. Dan begitu juga tertangguh, tertunda, terhalang, terhenti, terlambat, itu tertangguh. Yang dikaitkan azam ni semua benda-benda yang baik kita boleh letakkan sebagai target kita. Dan memang lazim setiap kali berganti tahun, daripada masa ke semasa, ada yang menjadikannya sebagai kewajipan untuk meletakkan satu matlamat. Macam kita hujung tahun pun kan sibuk dengan mesyuarat dalam bulan 9, bulan 8 kadang dah mula buat mesyuarat bajet kan. Mesyuarat bajet tu pun satu target apa yang nak dicapai pada tahun depan. Sebabnya setiap jabatan semua mulalah minta nak ni lah, nak apa, nak 4x4, lepas tu nak inilah, kenderaan kereta jabatan tu patut kena tukar lah, kena asyik ni, minta macam-macam. Yang bestnya bila bos tanya hasil berapa, hasil setiap departmen berapa, itu soalan yang terkedu kadang-kadang. Minta macam-macam kan. Oh nak ni lah, nak bilik, nak ni lah, office nak dah sampai masuk busway, dalam tu adalah 3 ekor. Dan unit tu contoh lah kan, 3 orang 3 ekor pula kan. Jadi contohnya lah macam-macam lah. Jadi makna kata kadang matlamat kita biarlah realistik, biarlah sesuai, sejajar. Contohnya nak kuruskan badan, contoh kan, contoh nak kuruskan badan itu adalah azam yang tertangguh, yang dah langkau 5 tahun dah kadang kan, 5 tahun dah cara nak kurangkan badan. Tapi sebenarnya benda tu baik, cuma matlamat tu kenapa, objektif dia kenapa aku nak kurangkan berat badan ni, sebab apa? Kalau hanya sekadar nak lawa, memang biasa takkan tercapai, dia susah nak capai. Matlamat tu mesti jelas, sebab ada benda yang kita nak achieve dengan kurangkan berat badan tu. Sebab apa? Contohnya nak
mempertingkatkan produktiviti, sebab kita rasa kita payah, bangun jadi lambat, pergerakan kita slow contoh. Lepas tu menyebabkan kita selalu kejap-kejap MC. Sebab apa? Lutut pun problem bila badan berat ni, contoh. Jadi benda tu realistik kalau kita letak matlamat yang betul. Tapi kalau contoh tak realistik, contoh kenapa nak kuruskan badan? Sebab nak lawa. Kan, memang tak ada kena-mengena lah kan, tak ada kena-mengena. Lawa dan kurus tak ada kena-mengena. Kalau dah muka tak boleh belah tu, dia tetap tak boleh belah, tu kena-mengena. Dia kena faham. Kadang orang tu badan dia berisi sikit tapi muka ni manis, sweet je. Kan, lepas tu dia tak filter sikit apa semua kan, masuk dekat dalam TikTok dia, jadi dia nampak okey dah. So kena tengok. Dan kalau kita tengok azam ni juga menjadi, ada juga nak menjadi pekerja yang berdedikasi, berubah jadi pekerja yang lebih baik daripada masa ke semasa. Dia jadikan dorongan untuk berusaha kuat dan gigih. Dan dia nak jadi kerja, kenapa nak jadi kerja berdedikasi? Supaya hasil kerja dia baik dan dia mendapatkan rezeki yang halal. Betul. Tapi nak kerja sesungguh supaya dapat naik pangkat. Tu tak berapa sangat. Sebab apa? Bila kita letakkan matlamat kita untuk naik pangkat, kadang-kadang bila dah dapat naik pangkat, lepas tu apa? So kita kena bekerja sesungguh sebab kita dah dapat kerja yang baik. Kan, bukan semua orang yang dapat. Kita duduk ni maknanya kita ada kerja. Orang kat luar sana tengah fikir macam mana cara nak kerja kat tempat kita. Kalau kita letak jawatan, cuba buat surat, saya dengan ini letakkan jawatan saya, notis berapa bulan. Kalau yang tetap 3 bulan kan, 3 bulan notis berhenti, atau sebulan notis berhenti. Kita beritahu je dekat bos kita sebulan notis atau 3 bulan notis. Bahagian HR dah keluarkan iklan jawatan kerja kosong. Nak tunjukkan jawatan tu pun bukan kita punya. So bila kita dah dapat jawatan ni, kerja elok, kerja betul-betul, sungguh-sungguh kan. Macam datang program ceramah kan, penuhkan tempat duduk depan kan, itu sungguh-sungguh dah tu. Banyak tempat kosong lagi, tapi kenapa tak nak? Tadi kat luar tadi saya tanya, lah asal tak masuk dalam? Penuh kosong kan. Yang perempuan memang biasalah kan, perempuan memang ramai daripada lelaki kan. Dia memang faham lah, dah lah lelaki tak ramai, yang tak ramai tu pun sibuk nak jadi perempuan ada. Tu yang pening kepala tu kan. Itu azam yang tak realistik lah kan. Ramai orang kita ni tak tahu kenapa dah elok lahir senapang, sibuk nak jadi perempuan. Dah senapang tu senapang je lah kan. Dia sanggup pergi ke sepadan Thailand buat operate buang senapang. Dan untuk makluman semua, beribu orang kita ni mati kat sana. Sebab bukan semua yang potong tu berjaya. Dia berjaya potong, tapi tak berjaya hidup lepas. Sebab pendarahan tak berhenti apa semua, dan dia dah sign exclusion clause tu, tak ada tindakan boleh diambil. Orang pun tak tahu dia pergi sana. Sampai sekarang orang family dia tunggu, dia tak boleh balik, tak tahu hidup mati pun tak tahu. Sebenarnya dah mati kat sana. Dan bila mati dia orang buat macam mana? Dia orang bakar je dengan mayat yang mati yang tak lepas tu. Kan, bayangkan. Jadi jangan kita celaru dengan tak tahu jiwa I rasa kuat nak jadi perempuan. Jangan. Kadang perempuan pun sama gak, tiba nak jadi lelaki kan. Rambut pendek, jalan dengan perempuan, pegang dengan girlfriend. Kalian pernah tengok tak? Tu pun lahir tak cukup bulan ke apa tak tahulah. Mak pun heran kan, mak ayah pun heran, kenapalah nak jadi macam tu. Tu berhati-hati kan. Dan kalau tengok dalam satu hadis pada yang non-muslim, saya kalau bagi hadis pun yang non-muslim pun boleh faham lah. Saya bagi yang simpelnya. Abu Hurairah daripada Nabi SAW baginda bersabda, bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati, iaitu selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari. Jadi makna kata salah satu matlamat yang kita kena perbetulkan juga, kerana kita terlampau nak jadi kaya. Jadi kaya tak salah, kaya, tapi sebenarnya kaya tu berapa baru kaya. Macam saya pernah ceramah itu kat sini kan, dewan yang sama, saya cakap jangan kita kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Sebenarnya apa yang kita ada hari ini, sebenarnya kalau saya tengok, bila setiap kali saya datang ke majlis bandaraya, majlis perbandaran, majlis daerah, setiap kali saya datang, saya teringat kerja-kerja lama saya. Saya teringat saya jadi salah seorang yang dengar ceramah. Saya teringat waktu saya jadi ketua jabatan dulu. Ya Allah Akbar, rindu dengan kerja saya. Tapi itulah, appreciate, bahagia rasanya kerja macam ni berbanding dengan
sekarang ni. Kan best kalau saya boleh duduk dengar saya cakap. Saya duduk dengan saya cakap. Tak boleh ke macam tu lah kan? Tak boleh kan. Susah. Dulu jadi ketua jawatan, lepas tu jaga penguatkuasa, kan? Lepas tu pergi operasi pukul 2-3 pagi, pergi operasi join sama. Carilah pengarah yang sesama ikut tim dia. Saya memang ikut tim, naik lori penguatkuasa tu sekali pergi kelab-kelab malam ke, pergi Besar Urut ke, pergi operasi bersepadu ke dengan SPRM, pergi. Saya pergi mesti sebab saya nak tahu kerja anak buah saya macam mana. Dan dia pun seronok bila bos naik lori sekali dengan dia. Disiplin sebab bila minum biasa saya bayar kan. Jadi benda tu menyeronokkan lah, salah satunya kan. Jadi sebenarnya syukur kita ada kerja, syukur. Ya, saya dah tak ada kerja tu saya ceramah lah. Kerja dah tak ada. Tu yang ceramah. Jadi mana kata bukan kaya tapi bahagia. Tu yang kita nak kejar. Kan kerja lah, pakai lah kerja saya biasa je, kerja saya hantar surat aja, kerja saya bailiff aja, kerja saya enforcement aja, kerja saya pembantu takbir pengkeranian dan operasi je. Tak apa, kerja. Kan? Ada satu hamba Allah tu sanggup berhenti daripada belajar degree sebab nak kerja jadi pembantu takbir. JPA offer tu kan, bila dia try tu dia dapat, berhenti dia belajar. Sebab apa? Keperluan. Orang nak kerja. Siapa yang sini dia kerja dia tak nak kerja? Itulah kita lupa. Dulu kita masa minta kerja kan, minta lah aku dapat kerja. Kalau dapat kerja aku tak ada minta apa dah. Tapi bila dah kerja marah. Macam mana dia boleh dapat APC? Macam mana dia boleh naik pangkat? Kau tak tahu ke? Tengok. Dia ada wakil syaitanir rajim ni. Setiap department ni memang ada. Kau tak tahu ke dia dengan bos macam mana pula? Dia ayat-ayat macam tu lah yang banyak merosakkan hubungan kita dekat dalam pejabat sebenarnya. Sedangkan kita okey je. Tak naik pangkat pun tak apa. Betul tak? Sebenarnya syukurlah tak naik pangkat. Sebab naik pangkat dia datang package tau, tanggungjawab. Dulu boleh balik pukul 5. Sekarang sebab dah naik pangkat, benda ni kena siapkan, report ni kena siapkan, besok kena hantar. Dulu tak ada macam tu. Rindu masa dulu dengan kawan-kawan. Kawan-kawan ajak pergi minum pagi, tak apalah kau pergilah, aku benar nak kena siap, kena hantar pagi ni. Sudah kawan-kawan 2-3 kali dah macam tu, dia tak ajak kita dah. Syukur. Lagi satu lagi dapat APC Anugerah Khidmat Cemerlang. Ingat bagus sangat ke? Semua perhati dia. Kau tengok. Dia dapat APC, itu betul apa kan? Bukannya kerja pun kau tengok. Orang perhatikan kita, nampak lah. Orang perhatikan kita. Itu belum cerita lagi. Dalam department tu ada 15 orang. Contoh ni lah, 15 orang. 14 dah dapat. Yang 14 dah dapat. Wah, tinggal kau lagi belum. Tahun ni kau lah ni. Tahniah lah kan. Tu semua yang jahanam tu. Tiba-tiba nama tak naik. Apa masalah kau sebenarnya? Aku rasa mesti bos tak suka kat kau. Dah keluar cerita tu pula. Sebab jangan. Biarlah orang tak perhati. Kita tak dapat anugerah, orang pun tak perhatikan kita. Kita pun tenang. Betul tak? Kita pun lagi lega kan. Dah tentu pemalas. Jadi orang pun sabarlah aku tak. Maksudnya kita pun suka diri kita tak. Contohnya, you all ingat saya suka ke diri saya diperhatikan? Tak ada. Betul, saya rindu saat saya boleh jalan pergi ke restoran Gani tu. Restoran Gani, mamak tu. Tadi saya singgah situ lah. Teleng-teleng kepada orang makan macam ni. Nengok kosong kedai tu, masalah kau kata. Cuba buat macam biasa, macam macam tu kan. Iya. Tu belum cerita lagi tu. Sekarang ni ada pula pattern orang gunakan nama saya buat akaun TikTok banyak. Dulu FB, IG buka akaun fake. Lepas tu bila orang tanya dia soalan, macam apa Ustaz sebenarnya macam mana? Oh minta maaf lah Ustaz tengah sibuk. Ustaz tadi ceramah tadi, apa yang boleh Ustaz bantu? Mengaku lah dia Ustaz. Aku pun tak rasa dia aku Ustaz tau. Tu ada orang macam tu ya? Jadi tolonglah layari laman media sosial yang original ya? Hati-hati
Kemudian makna kekayaan dalam Islam ni, dalam agama kita ni bukan dilihat pada pemilikan harta yang banyak, tetapi kekayaan hakiki adalah apabila dia memiliki kaya hati. Hati kita kaya, nak tolong orang, nak bantu orang, kan? Terhindar daripada penyakit-penyakit, tamak, dia tak tamak, dia boleh kongsi, kan? Dia tak tamak, dia boleh kongsi, dia tak. Orang lelaki especially tak berubah macam ni. Perempuan ni dia tak membunuh, dia tak mencuri, dia tak menipu, dia tak ni, tapi ada satu benda yang dia tak boleh buang dalam hati dia. Saka buruk. Kongsi, contohnya kongsi maklumat yang baik-baik tentang jamaah hari ni. Kalau ada duit gaji, kebetulan ada allowance lebih pula, overtime kita lebih, kita share, kongsi sedekah kat Palestin, bantu orang lain. Itu maksud saya. Saya cakap dia, kita jangan tamak, kita kongsi. Lain macam apa tak lah. Ingat aku tak dengar kau cakap apa. Berapa kali dah saya sempat datang Majlis Bandara Ipoh ni? Berapa kali dah? Macam tu kan? Tinggi. Apa masalah kau? Set model memang tinggi. Tapi saya tak boleh. Dekat kapal terbang pun nunduk macam mana kan? Betul lah. Adik-beradik saya semua tinggi-tinggi, besar, lebar semua. Dan berapa ramai orang kaya yang memiliki harta namun sentiasa merasa masih kurang, hatinya tidak merasa puas dengan rezeki dan anugerahkan, masih terus mencari apa yang belum diraih, hati masih belum puas dengan apa yang ada. Itu bermakna sentiasa miskin, kan ingin mencari dan mencari lagi. Nampak? Dia nak cari lagi. Kerja dekat jabatan kejuruteraan, contoh. Kerja kat jabatan bangunan, contoh. Terlibatkan kelulusan plan, landscape, contoh. Tiba-tiba ulat-ulat tai yang kat luar ni datang cari kita. Jabatan pelesenan, contoh. Nak jumpa, tak boleh tolong kasih lulus semua. Wah, benda tu kalau hantar submit biasa pun boleh lulus. Kita pula menyusah. Susah sikit ni, tapi saya cuba. Bayangkan, jangan terbabit, kan? Sebab apa? Nak mencari lagi. Duit buah meja, duit tepi dan sebagainya. Benda ni berlaku di banyak tempat kecuali Majlis Bandara Ipoh. Lega kat tempat kita tak ada weh. Maksudnya jangan terbabit. Sebab sekali kita ambil, sekali kita terima duit yang muka-muka ni untuk tolong kelulusan plan, tolong lesen orang, tolong macam-macam, kan, projek, kan, dia mungkin tak bayar dengan duit. Kadang-kadang dia bayar apa? Dia tolong sebayarkan servis kereta pekerja ni, tolong bayarkan trip percutian dia, tolong bayarkan dia main golf dekat luar negara, tolong bayar. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, percaya cakap saya, itulah ambil aja walaupun sehelai, ambil saja. Percaya cakap saya, itulah permulaan hidup kita tak tenang dan tenteram. Ni berdasarkan pengalaman. Kalau tanyakan kawan saya, ada yang itu saya masa ceramah integriti SPRM, saya slot yang kedua. Slot yang pertama tu seorang bekas hakim yang pernah ditahan kerana rasuah, dipenjarakan kerana rasuah. Dia share pengalaman dia. Dengan bayangan dia pun terima duit untuk selesaikan, lepaskan orang yang sepatutnya didakwa, kan. Bayangan, hidup tak tenteram, tak tenang. Itu sebabnya itu sebab saya suka dengan pekerja-pekerja yang cleaner. Tanya dia orang tak terdedah dengan benda ni. Nak sapu ayah, mana ada? Tak ada. Mana ada? Tak ada. Saya ingat lagi waktu family day, adalah pernah sekali tu dia buat family day, kan. Kita kan tolak caruman untuk kelab sukan dan kebajikan. Staf yang pangkat tinggilah carumannya, pangkat rendahlah. Kemudian bila buat family day, bercuti 3 hari 2 malam. Masa tu pergi mana tak ingat, pergi Gambang ke pergi mana tak. Semua staf boleh pergi percuma untuk 2 anak. Lepas tu kalau anak lebih, kena bayar tambahan berapa ringgit. Makcik-makcik yang pekerja ni, yang makcik-makcik yang ni kata, saya tak pergi kot tuan, saya tak pergilah. Kenapa tak pergi pula? Anak saya ramai, kalau tak pergi semua, nak tambah ni apa, kesian. Saya pun tanya balik, kenapa nak kena tambah-tambah duit? Saya pun protes lah.
Protes sebabkan rupanya dia nak juga charge tu, ni kos dan apa semua. Siapa sebab tempat mahal? Saya kata kan. Jadi sebabkan tu saya pun tak pergi tu. Saya fikir ada yang staff-staff yang berpangkat rendah yang tak mampu nak tambah duit macam pegawai lain kan. Macam tu kita tengok ada orang yang kerja memang hebat lama, dia punya baju kemeja pun collar pun tempah lain. Collar, tempah collar je. Bayangkan kan, yang perempuan baju dia lain, yang beli yang dah siap lain kan, yang beli dahsyat lain, lepas tu hantar pula dobi lain diri, kejap dah turun color. Baju baru sebab lain color, sebab baju yang sama kan. Tapi tak, sebenarnya beza. Terus sebabnya kena fikir. Tetapi apa yang saya nak share ni adalah anak-anak dia ramai ni semua berjaya. Sebab apa? Berkat dia. Tu sebab kata dia rasa cukup, tak apalah, dia okey je, dia tak ada pun rasa kecil hati tak boleh pergi. Dia okey je. Kita ni pula yang terasa macam tu kan. Kemudian An-Nawawi berkata, kaya yang terpuji adalah kaya hati, hati yang merasa puas dan tidak tamak dan mencari kemewahan dunia. Kaya terpuji bukan dengan banyaknya harta dan terus menerus ingin menambah dan terus menambah. Jadilah seorang pemilik hati saya sekaya dengan sifat merasa cukup. Tuhan uji muda dengan tua, hidup dengan mati kan, sehat dengan sakit, kaya dengan kecukupan. Tuhan uji tu. Kaya dengan kecukupan. Ada orang tu kaya tapi tak cukup-cukup. Kita ni okey je kan. Ni dah fikir dah ni. Malam ni, hari ni hari apa? Rabu. Malam ni pasal malam kat mana? Pasal malam kat mana malam ni? Rapat setia. Dia dah tahu dah. Jadual dia dekat. Jadual dekat peta ais dia dah ada dah. Dia ingat, dia boleh hafal dah. Betul kita cakap. Malam ni pasal malam lah kan? Ada satu benda yang paling membahagiakan pasal malam. Malam tadi saya ceramah di KLCC, di tapak food truck, untuk usrah, untuk grup Iyad Hamzah dengan grup artis. Adalah Nur Khiriah apa semua datang malam tadi. Bila ceramah ada satu soalan tanya kan, dia kata macam anak-anak kita ni kan, kita nak sabar dengan anak-anak yang tak sabar. Ya Allah, macam mana tu? Anak tak sabar, jadi kita sabarlah. Kita semua tak sabar dengan anak tak sabar. Saya kata kena sabar juga, sebab Tuhan dah bagi kita ikut memang level yang kita boleh sabar. Sebab tu Tuhan janji la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Dan percaya cakap saya, kita bergeram dengan anak kita, kita marah dengan anak kita kan. Tapi kalau kita rasa cukup, senang je tengok orang lain. Orang tu nak marah anak dia, tapi anak pun tak ada. Contoh, dia nak marah anak tak ada. Ataupun dia pernah ada anak, tapi anak dah tak ada. Nak marah dah tak boleh dah. Takkan nak marah lagi, dah tak ada nak marah lagi. Tak. Ada orang tu nak marah anak, tetapi anak tak ada dalam jagaan dia. Anak ada dalam jagaan isteri dia. Contoh, berpisah. Contoh, sentiasa fikir kita ni ada peluang. Dan satu lagi, marah anak tadi, kita tak tahan dah ni. Berapa lama? Tanyalah pengalaman kita anak yang dah masuk asrama. Kadang budak tu relax, mak nangis lebih. Ibu ni masih tak. Mak dia tanya, apa halnya tu? Kan, budak tu relax relax lah mak. Okey je, kata kan. Mak menangis pula dia. Sabar mak, sabar. Dia sabarkan mak dia. Nampak tak kan? Anak saya tu kan, dulu nak duduk luar, tak nak duduk asrama. Tapi bila dia dah naik senior kan, tak apalah nak duduk dalam. Dia dah sedap orang panggil dia abang. Aduh, anak saya. Tahu tak yang paling heran saya datang kat asrama dia? Boleh tak panggil, saya suruh panggil anak saya kan? Kawan-kawan, Bat, ayah kau datang, Bat. Apa halah nama dia Bat ni? Lang, dia panggil, Lang, kenapa dia panggil nama kau Bat, Lang? Kata, Abah dah nama Abah Samsul Bat. Ke asrama dia pula dapat Bat tahu. Bayangkan. Anak-anak saya beberapa orang dekat sekolah, cikgu, ada Bat? Jawab, ada Bat panggil. Oh, tak sangka anak aku didera secara psikologi macam tu sekali. Iyalah. Bat, ayah kau datang, Bat. Itulah. Sekejap je anak masuk asrama. Berapa lama? Katalah 5 tahun. 5 tahun masuk asrama contohnya lah, sekolah menengah. Keluar je, alhamdulillah anak dah habis asrama, dah duduk rumah. Siapa cakap?
Tak sampai 2 bulan dapat offer sambung belajar. Sambung belajar, ambil degree master. Contohnya sampai berapa tahun? 5 tahun. Habis tu, dah habis kerja, habislah duduk kita balik. Berapa lama nak kahwin? Berapa ramai sebenarnya jangan benarkan anak kita duduk dalam rumah kita bila dah kahwin. Jangan. Walaupun rumah kita besar macam mana pun, so dia hidup sendiri. Orang yang duduk rumah mak mentua, di rumah mak dia susah. Dia bila dah kahwin, nak gurau susah, nak gaduh pun susah. Nak gaduh, mak dia kita ni besok je lah gaduh. Contohlah kan. Betul tu cakap tadi kan. Sekejap. Dan akhirnya anak, masa tu lah ayat dia kata, rindulah zaman hantar anak pergi sekolah. Kan? Ingat tak momen hantar anak pergi sekolah, dah sampai sekolah kasut dia tinggal. Kasut kau boleh tinggal? Benar berlaku tak? Berlaku. Kan? Macam-macam benda tinggal, geram betul. Kasut kat kaki dia. Lepas tu dia marah. Mama, Umi lah nak cepat sangat. Salah kita nak cepat. Pernah berlaku kan? Berlaku. Dah sampai tempat kerja pun kita perasan. Nak jaga anak. Sampai kat pejabat pun perasan. Anak tudung je pakai. Tudung tak pakai. Teruk sangat. Contoh kan. Jadi mana penekanan dalam soal, begitu juga penekanan kita mendekatkan diri kita. Satu lagi azam, mendekatkan diri kita dengan pencipta kita, dengan Tuhan. Dan begitu juga daripada aspek akhlak perlu diberi perhatian kan. Dari segi ikutlah pengamalan masing-masing kan. Nah, pada yang bukan Islam adalah cara dia, tapi pada yang Islam dah tahu dah, dulu aku tak solat, aku kena solat. Dulu aku selalu datang bulan, period tak berhenti, berterusan setahun. Iyalah, sama cuti setahun cuti. Jadi kenalah berubah, pergi jumpa doktor pakar dan sebagainya. Ada kawan saya seorang, dia diuji dia makan tak buang air 2 tahun. Tak buang air besar 2 tahun. Itu memang penyakit. Mana pergi? Betul soalan tu betul. Dia pergi mana benda tu yang dia makan tu. Jadi benda tu benda mistik lah kan. Benda mistik lah. Jadi dia pergilah berubat. Akhirnya barulah dapat buang air besar. Kenduri sebab boleh buang air besar. Nak tunjukkan, kita nampak macam benda tu apa kan. Bayang tak buang air, dia tak sakit tak apa. Kan pelik. Jadi macam itulah. Ada seorang sepupu mak saya, dia nampak orang meninggal, nampak orang aksiden, dia tolong orang aksiden, dia kena langgar, dibanting. Bila dia kena langgar 3 bulan tak sedar, dan bila dia sedar je ambillah tangan kaki berjalan, nampak elok, parut apa pun tak ada. Tapi Tuhan tarik satu nikmatnya, itu lidah dia tak rasa apa, masam masin manis tak rasa apa. Itu sebab saya kata, kan ingat Tuhan banyak. Tuhan tarik nikmat sekejap je. Masa dia mula makan tu dia buang, sebab dia fras, dia tak rasa apa-apa. Macam biawak lah, telan je kan. Tapi saya tak pastilah biawak tu rasa tak rasa, saya tak tahu. Saya agak-agak macam tu lah kan. Tengok biawak ke apa, komodo tu kan, nyolong nampak kambing tu, anak kambing tu dia boleh telan macam tu je. Itu orang share. Saya tak boleh tengok lah video tu. Kesian tengok kambing tu kan. Orang lain siap bakar dulu, golek apa semua. Kau telan hidup lagi benda tu, dia telan je. Macam itulah. Jadi mana dari segi ibadah kita jaga kan, sembahyang, lepas tu pergi umrah, pergi haji kalau boleh kan. Register pergi umrah, pergi haji, wajib pada yang mampu. Umrah dah koma kan, tanya koma darah tak jalan, oksigen dah sampai ke otak dah sana. Apa masalah aku tadi elok kata ni kena makan. Umrah pun wajib hukumnya kan. Tak mampu buat haji, buat umrah dulu. Siapa yang daftar hari ni, baru daftar, dia boleh pergi haji insya-Allah tahun 2148. Gila betul. Berapa umur? 3 kali mati hidup tak lebih kan. Mati hidup. Belum mati boleh 3 kali. Tapi boleh buat rayuan lah.
Saya pergi baru ni, saya pergi tahun lepas, saya pergi beberapa kali ya. Saya ingat 5 kali dia buat tahun lepas. Bila saya pergi baru-baru ni, yang terbaru saya pergi bulan 12 hari tu, orang Malaysia tak ramai. Malaysia tak ramai. Pelik dengan orang Malaysia tak ramai. Saya okey, saya seronok orang Malaysia tak ramai. Privacy. Ini kalau tawaf kan. Apa hal kau? Orang tengah tawaf ni. Kan nak bergambar lagi. Ya Allah Akbar. Kan. Ni orang Malaysia tak ramai pertama sebab ni lah. Tukaran mata wang pun efek juga sekarang ni. Satu, kedua banyak sangat menipu ni. Pakej umrah banyak tipu. Bukan ada yang menipu tu sampai tak pergi pun ada. Ada yang pergi kena tipu ada juga. Dia kalau sampai dekat KLIA, dia bagi taklimat, kita kena ingat ya, kita pergi umrah ni nak beribadah, betulkan niat kita. Kadang Allah bagi ujian macam-macam, tu tandanya hotel kau bertukar. Kalau macam tu ayat dia kan, kita kena sabar banyak-banyak. Maknanya orang pemain hotel kau tak sama dah macam dia janji tu. Dia bukan pulang dengan duit kau pun. Itu sebab saya setiap kali saya pergi, tu sebab kalau orang tanya saya, Ustaz bawa umrah? Bawa, tapi saya tak ada syarikat travel saya sendiri. Dan saya setiap kali pergi, saya pergi dengan syarikat yang berbeza-beza. Sebab saya tak nak terikat dengan satu syarikat. Sebab bila terikat dengan satu syarikat, syarikat tu akan memanipulasi gambar kita. Time yang kita tak pergi pun dia kata dengan orang kita pergi. Itu saya tak nak. Lepas tu dekat-dekat nak pergi, minta maaf Samsul Ubat tak dapat pergi, jadual dia sibuk ceramah, dia tak boleh pergi. Orang tu frasa, tapi sebenarnya memang saya tahu pada awal saya tak pergi. Itu sebab sekali saya pergi dengan syarikat berbeza. Syarikat yang offer saya nak pergi sekarang ni memang tahun 2024 dah penuh. Sampai 2025 yang kalau nak pun. Macam tu lah. Saya sebab senang. Jadi semua merasa nak buat Samsul Ubat, nak merasa. Syarikat ni pun merasa, saya pun merasa pergi kan. Itulah. Dan setiap kali yang pergi dengan saya Samsul Ubat, pergi saya akan bawa masuk Taif dulu. Itu syarat saya letak. Sampai masuk Taif dulu. Jadi pakai smart je, tak payah pakai ihram dulu. Dah ziarah Taif, dah makan apa semua, nasi makanan apa, nasi Arab lauk kibas golek kan. Dan sudah tu baru siap pakai ihram. Jadi jaga ihram tak lama, 2 jam je macam tu. Kan? Lepas tu baru pergi buat umrah. Buat umrah dulu. Kemudian last kali bawa Madinah. Hari tu bulan 12 saya pergi, suhu di Madinah 14 darjah. Sejuk gila. Ya, siapa yang pergi tak bawa orang rumah, mengigil. Macam itulah, yang faham lah. Tak faham lah. Dua-dua ngigil. Jadi mana kata azab tu satu. Yang kemudian ni akhlak. Akhlak ni apa? Akhlak perangai kita pun nak kena jadi baik. Bila akhlak jadi baik, termasuklah kita jadikan diri kita ni jadi orang yang jaga disiplin. Orang yang jujur, orang yang amanah, tak ambil duit yang bukan-bukan. Ingat ya, kesan dia tak baik. Jangka panjang, jangka pendek semua tak elok. Tak baik. Macam saya kata tadi, terikat dengan duit orang ni. Orang bagi duit kat kita kan, dia tolong kita satu benda je, tapi bila kita nampak dia, sudah apalah dia nak hari ni. Dia jadi macam tu. Rasulullah SAW bersabda, diperlihatkan kepadaku 3 golongan manusia dari umatku yang mula-mula masuk syurga. Mereka adalah orang yang mati syahid, orang fakir yang tidak meminta-minta, dan orang yang tidak disibukkan pekerjaannya daripada taat beribadah pada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Nampak? Pertama, orang yang syahid. Kedua, orang fakir. Dia susah tapi dia tidak meminta-minta. Kita boleh tengoklah, mana bahagian korporat yang jaga bagi bantuan ke orang kan. Dia boleh tahu dah orang tu boleh datang tanya. Dulu kan ada program lokal LA21. Kita bantu ibu-ibu tunggal. Kesian ibu-ibu tunggal ni ramai yang muda-muda. Dia tak sempat lagi kerja. Anak kecil-kecil semua nyusu badan lah, apalah. So bahagian landscape berhantar polybag ni. Polybag baja. Suruh dia orang siram aja. Kita hantar 200 polybag. Bila tumbuh je tunas, PBT akan beli balik setiap satu polybag tu RM10. 10 kali 200 polybag. Berapa? 2,000. Mana yang bahagian landscape? Tak mengaku lah dah. Aduh, kenapa kau tanya? Tak, bahagian landscape mana? Berapa ramai? Takkan tak ada. Oh, tidak dibenarkan datang yang bahagian landscape. Mana bahagian landscape?
Janganlah. Ada aku tengok muka landscape aku nampak ni. Mana style landscape mana? Tunjuk mana style landscape. Tak. Kalau kita satu polybag tu kalau siram hari-hari, berapa lama nak tumbuh tunas tu? Lebih kurang ah. Kita uruskan gaji je. Tak apa. Berapa lama lebih kurang? Dua, mana lagi? Bagian landscape mana? Yang boleh jawab soalan saya, berapa lama? Berapa lama? Kau tak payahlah tunduk tawaduk sangat kau. Tak. Dalam polybag tu kalau kita siap berapa lama? Berapa lama nak tumbuh tu? Oh, tak kisahlah, lantak lah kau. Maknanya 200 polybag dia siram je dekat rumah. Jadi bila dah tumbuh je tunas, Majlis Bandar Ipoh contoh beli balik daripada ibu tunggal ni, bayar kat dia setiap satu polybag tu RM10. 10 kali 200 polybag anggaran dia dapat RM2,000. Contoh. Bagus ke tak bagus program tu? Bagus. Tapi apa kata ibu tunggal tu? Susahlah Datuk, bagi duit senang. Bayangkan, kita ni nak tolong biar dia adalah benda yang dia buat. Siram je kot. Bil api bukan tinggi sangat. Sebulan kalau setakat kau siram benda tu. Bil api. Bil api pula. Itu kalau pakai bil api, kalau pakai api memang tak tumbuh pokok tu. Bil air. Kan? Berapa sen sangat, tapi itulah dia. Dah senang nak senang lagi. Bila suruh usaha tu sebabnya. Tanya bahagian pelesenan. Bahagian pelesenan, mana bahagian pelesenan? Pun tak dibenarkan datang. Pelesenan ni? Oh ni, dia. Dia dah berdebar dalam hati. Kenapa aku, ya Allah, aku tak nak duduk depan ni. Dia tanya dah aku. Tak, bahagian pelesenan, tanya bahagian pelesenan. You all punya experience, tengok. Time nak gerai, time nak load gerai. Pakai macam-macam kabel, surat pakai, nak dapatkan. Berapa sewa sebulan gerai? Gerai majlis lebih kurang berapa? 100, 120, 150. Bayangkan. Lepas tu apa dia buat? Sub sewa. Sewa kat orang dengan harga 600 sebulan ada yang 1000 sebulan pun ada. Ada yang makan apa pak? Macam mana dia boleh dapat lesen ni? Kan? Di masa saya kerja di Nilai dulu, lagi pula dah cerita kot cerita ni. Pusat kita semula ubah suai jadi gerai. Pusat kita semula yang ada kaca, plastik, kertas kan, dia keluarkan tong tu, yang bumbung tu ubah suai sikit jadi gerai. Meniaga warung Pak Leman contoh, bukan nama sebenar. Meniaga. Kita pun bagi notis. Biasa saja Tamangunan kan? Bagi notis 30 hari. Lepas 30 hari roboh tak? Tak, 14 hari. Lepas 14 hari roboh tak? Tak, 7 hari. Lepas 7 hari 3 hari. Lepas 3 hari serta-merta. Serta-merta memang roboh lah ni. Kita pun susun tim polis, Tamangunan, penguasa standby. Kita bagi warning kat dia, kalau esok awak tak ubah balik keadaan asal, kita akan rampas barang-barang awak. Apa yang berlaku besok tu? Dia panggil YB kawasan rasmikan gerai dia. Wakil rakyat dia pun ada yang bangang tuan-tuan. Dia cakap betul. Benda ni jangan kita jadi bodoh sangat. Bukan semua benda kita boleh support. Kita bukan tak bagi berniaga, boleh berniaga, tapi tempat dia. Kenalah pada tempat dia. Lepas tu ni ada rumah-rumah kedai kan, rumah kedai. Depan rumah kedai ada kita punya landscape. Botak tuan-tuan, pasang gerai. Tak ada seorang awet daripada Kelantan ni, dia jadi toking. Akhirnya dah kecoh. Yalah, orang yang depan ni bayar sewa rumah kedai ni berapa? 1,000 lebih, 2,000 sebulan. Bayar bank. Yang kat depan tu main tarik je bayar rumah kat dewan tu. Tak bayar sewa pun, dia hanya bayar dekat tadi yang tiba-tiba jadi pengusaha. Dia kononnya wakil pada Jabatan Pelesenan. Dia collect duit setiap bulan. Collect duit, ya Allah Akbar. Jadi kita pun fikir malah ni tak apalah. Orang nak berniaga lah apa semua. Ahli majlis pun cakap tak boleh, tak ada cara kita tolong.
Nah, akhirnya kita pun tolonglah. Kita pun korbankanlah landscape kita, rumput yang menghijau, pokok-pokok kita terangkan. Kita buatlah 20 lot gerai, 20 kali 20. Bayang gerai 20 kali 20 siap dengan bumbung posh 20 kali 20 untuk letak kursi meja. Itu bukan gerai tu kan, macam kedai lah kan. 20 kali 20. Lepas tu yang pengusaha tadi tak puas hati. Dia macam mana ni? Dia segi keselamatan ni. Dia patut ada pintu selamat keluar. Kau bukan nak bermalam dalam tu. Kau nak pintu keselamatan ni kenapa? Teruk betul. Akhirnya kita yang marah terus peniaga yang tadi akan efek. Contohnya lagi satu lagi, pengusaha pasar malam. Gila dah buat pasar malam. Nah, di Johor ada beberapa PBT disaman oleh peniaga sebab pasal apa ni buat pasar malam. Sebab sale dia tunjukkan sale dia efek pada waktu malam. Sebab tutup jalan. Kedai dia orang tak pergi. PBT kena bayar tau. Ratus ribu kena bayar. Bukan senang-senang nak buat pasar malam ni. Tengok tempat kan. Itulah benda yang ramai orang tak tahu kerja kita ni di PBT ni. Itu sebabnya dalam banyak-banyak ada 3 lapisan kerajaan ni. Pertama, kerajaan persekutuan. Kedua, kerajaan negeri. Ketiga, kerajaan tempatan kita. Dan yang paling mustahak yang semua orang kena ingat, kena jaga, yang menteri-menteri kena jaga, ni kerajaan tempatan. Sebab kita yang paling dekat dengan masyarakat. Nah, tapi itulah kita ni macam tu lah. Oh, ni lah makan duit rasuah lah, orang tegur ni semua Yahudi lah, apa semua. Kita roboh Israel. Mungkin kita ambil tindakan Israel. Tu muka-muka Netanyahu dia tu. Mengajar. Tapi kita terpaksa, kita kena buat tugas. Itu sebab ahli majlis penting disedarkan tanggungjawab ahli-ahli majlis. Dia menjadi pengantara antara orang ramai dengan PBT, bukannya jadi champion. Oh, tolong ni kawasan saya, tolong jangan ni. Tak boleh. Dia kena settlekan, harmonikan kehendak dua-dua pihak. Dia nak berniaga, PBT tak pergi niaga ke? Boleh, tapi berniaga tempat dibenarkan. Lepas tu satu lagi, aduan awam. Tahu lah, orang sekarang sikit-sikit ngadu, semua online. Ngadu, ni tak boleh, tu tak boleh. Anak jiran mau buat bising hingga mendatangkan kacau ganggu. Saya tak boleh nak tidur, saya shift malam. Pukul berapa budak tu bising? Pukul 5 petang. Dekat mana dia bising? Depan rumah dia, main basikal. Takkan nak suruh budak penguasa sitah budak tu. Betul? Sekarang ini cabaran kita sebagai PBT tau. Jiran membela ayam serama sehingga menimbulkan kacau ganggu. Ayam serama, kita pun pergi tengok berapa banyak dia bela? Seekor. Tahu tak ayam serama macam mana? Dengan katiknya, dengan ekornya tegak ke atas. Lepas tu bodohnya macam tu, macam tak ada gerak mana-mana. Apa gangguan dia? Dan jarak rumah yang mengadu 10 biji bawah rumah. Maknanya apa? Isu kejiranan. Ada benda tak puas hati. Tu dia. Ada satu hamba Allah dah meninggal lah. Dia mengadu anjing rumah jiran menyalak hingga tak boleh tidur. Oh ya, boleh tak beritahu bila dia menyalak? Dia keluarkan laporan statistik. Pagi menyalak berapa kali, petang menyalak berapa kali. Ya Allahu Akbar. Bila tanya jiran-jiran lain, jiran lain kata, alah biasalah. Dia kata okey je. Dia cuma, alah bila orang lalu tu dia menyalak. Tu biasalah. Dia tak boleh langsung. Sampaikan dia, owner ni, ambil anjing dia, letak belakang rumah supaya tak bising kat depan rumah. Tak puas hati lagi. Pastikan anjing tu dibunuh atau dibawa tempat lain. Ada jiran yang macam tu, langsung tak timbang rasa. Ada. Memasang palang. Kan ni banyak orang dulu beli rumah biasa je, tiba-tiba dah buat gated guarded perasan. Masa beli dulu elok, tak ada palang tu, tiba-tiba nak buat palang kan. Itu masalah kat tu. Kalau memang daripada awal palang, tak ada masalah. Dia kalau kemudian ada palang, wah dia kata ini tidak ada dalam perjanjian, ini ada menyekat kebebasan saya bergerak. Bagus nak gated guarded ni sebab dia nak dikawal keselamatan.
Jadi masa tu rumah tu ada 400 unit yang dah duduk, dalam 200 lebih unit rumah dah duduk. Ada seorang ni baru pindah kerja federal, Jabatan Kerajaan Federal, macam dia pernah rapat dengan menteri-menteri satu Malaysia ni. Sila alihkan palang ni, ini menyekat kebebasan saya bergerak. Aduh, teruk betul. Tapi benda yang diminta tu, kita minta settlekan lah. Maka pihak Persatuan Penduduk berkorban. Dia kata, macam ni lah tuan, kata, ini kad, access card, tuan tak payah bayar maintenance bulan-bulan yang RM50 tu pun tak payah bayar, tuan ambil percuma je, tuan tekan aja. Lalulah. Saya tak nak. Saya nak palang itu dibuka je. Kan? Ni orang yang lahir salah bulan. Macam tu lah. Dia seorang macam tu. Masalahnya dia seorang macam tu. Banyak lagi benda-benda pelik kan. Saya jadi pengarah sakit kepala kadang. Tu bila saya bersara kan, saya ada kad pesara, rasa macam tiba-tiba dah tak ada dah soalan tu. Kalau tidak kan Datuk ADP ke Datuk Bana kan mesej, Samsul tolong tengok ni, tolong tengok ni, ni orang ni meniaga kan, orang ni macam ni. Aduh, pening kepala. Lepas tu dah lah jaga nilai pula, rumah urut banyak pula. Oi, banyak. Bila masuk je tempat urut ni, bila kita operasi kan, kita daripada elok tadi tiba lenguh badan. Tak tahu kenapa. Tadi elok. Apa hal entah, tak tahu. Mana. Macam tu lah. Dah ada lah. Tapi mana nak beritahu, macam-macam. Aduan-aduan ni pelik-pelik semua ada. Kan? Masalah kejiranan, masalah apa lagi. Ada juga komen apa ni, aduan tentang azan menyebabkan tak boleh tidur. Ada. Tapi bila cek dia tak letak nama sebenar pun, dia saja nak uji, saja nak test. Tu kadang-kadang macam-macam lah kan? Macam-macam. Jadi sebab saya kata ahli majlis main peranan. Itu sebab kompetensi ahli majlis kena buat seminar untuk dia supaya dia faham peranan dia. Bukan minta gadget. Tu boleh cerita lagi, ada satu PBT tu. Sekarang dah zaman paperless. Jadi sepatutnya kita mesyuarat, dia dah tak pakai kertas-kertas lagi dah. Kita perlu ada iPad, tablet. Jadi minit semua dekat dalam tu. Wah, jadi macam mana? Bahagian kewangan, pengarah kewangan, tengok macam mana? Kita punya accountant macam mana? Ikutkan bajet ada lah kalau nak beli apa semua. Okey, lulus. Semua top. Setahun dapat tablet tu, tak pernah bawa pergi meeting. Kena boleh tanya, mana tablet tu? Cucu main. Apa hal pula cucu? Kau minta itu nak mesyuarat. Yalah bahagian IT dah upload dah, minit mesyuarat semua dah bagi dah dekat email masing-masing. Kadang. Jadi mulakanlah tahun baru azam untuk memperbaiki ibadah kita, dan begitu juga akhlak kita jadi baik, amanah, jujur, jaga ukhuwah, tidak tamak, tidak sombong, tidak dengki-mendengki. Kita ni satu departmen. Yang luar sana sini semua satu departmen. Dan hari ni you all rasa okey je kan sebenarnya, sebab yalah yang ketua jabatan ramai tak ada kan. Jadi macam kan, saya tahulah. Kau ngumpat aku dengar lah. Tak adalah. Tak, sebenarnya betul. Kita rasa macam itu yang penting. Kita tak ada, kita rasa ukhuwah antara satu dengan yang lain tu besar. Jangan nak menjatuhkan. Jatuh je departmen tu sebab orang dalam ni. Bukan orang lain. Melayu takkan jatuh, melainkan Melayu juga yang jatuhkan dia. Kan? Kayu takkan tumbang, melainkan kayu. Tu kapak tu, hulu dia kan kayu. Sama, kayu juga yang tumbangkan kayu. Macam tu lah. Jadi kita tak sah jatuh-menjatuhkan. Kan, departmen kita ni departmen yang strong. Semua orang, kau kerja mana? Majlis Bandar Ipoh. Majlis steady lah kau. Wahal tu tak biasa je kan. Wahal collect resip pasal malam punya kerja dia seorang tu kan. Tapi saya kerja kat majlis 10 tahun cerita kan. Tak, sebab bangga. Tak kisah apa pos pun kita sebahagian daripada majlis. Betul tak? Itu dia. Bayangkan baru ni untuk tahun lepas umum bonus berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan.
2 bulan. Cakap berapa? Sama dengan yang diumumkan oleh federal ke apa? Tak, you all dapat lebih. See? Itu sebab saya bawa dalam ceramah saya. Saya buat dalam ceramah. Bagi menghargai jasa penyawat awam, saya kata kan. Sebab saya nak orang kata nak emphasize. Penyawat awam sepatutnya dihargai lebih daripada biasa. Kerja teruk, jangan cakap lah kerja kerajaan, kau buat kerja pun. Jangan tuduh penyawat awam macam tu. Nak PBT, kerja teruk, tengah malam pun call lagi. Siapa yang ada allowance telefon, haram hukumnya kau tutup telefon kau kat rumah. Allowance telefon nak, telefon tak nak on. Saya tidur malam, biasalah malam. Siapa cakap? Itu sebab pengarah dia tak boleh off telefon dia, kena jawab call, mati pun kena jawab. Tengah tahlil ni, sekejap jawab call dulu. Nak bagi tahu. Betul, kena jawab call. Ingat allowance telefon ni sesaja bagi. Pengarah-pengarah ketua jabatan dapat tukar phone berapa tahun sekali tukar phone. Lepas tu dapat pula setiap bulan dapat bayar bil. Ada allowance telefon 150 ke 200 sebulan. Kan? Yang bahagian aduan tu pula lagi pula sampai 300. Tak boleh tak jawab call. Kena jawab. Lepas tu jangan tipu, jujur. Telefon call untuk kerja tak banyak. Shopee yang banyak. Sampai dah. Cakap tadi. Sebab kita kena tahu tu amanah tu. Tu sebab saya kata bagi menghargai jasa penyawat awam. Tengok. Alhamdulillah daripada dah lama asyik 500 dapat 2000 gitu yang federal. Ini bagi 500. Yang buat kerajaan negeri berlumba-lumba lah sekarang sebab bersaing kan sama sendiri kan. Kita umumkan 3 bulan gaji, yang mana 2 bulan akan dibayar sebelum habis tahun dan 1 tahun dan 1 bulan lagi akan dibayar sebelum hari raya Aidilfitri. Ada kerajaan negeri yang buat macam tu itu. Ada satu dan sebulan lagi akan dibayar ikut KPI. KPI pula. Ada. At least macam tu kita sepatutnya dihargai. Jangan cakap lah, sekarang ni apa semua, alah bukannya apa pun punya awam ni. Jangan cakap. Kita dia nak kerja bagus. Habis jangan kata yang kat luar. Kita pun efek tau. Harga barang semua efek. Mau tak efek? Anak-anak pergi sekolah, buku sekolah berapa harga sekarang? Tu sekolah sekarang banyak pula buku-buku kerja kena beli. Kat kedai tu pula tak ada. Kedai ni tak ada, kedai tu tak ada. Cari puas nak nunggunya. Anak asyik kena beli dalam kelas sebab buku tu tak boleh beli. Mahal pula bukunya. Bukan semua orang ada kemampuan. Itu sebabnya. Alhamdulillah. Bila bayangkanlah 500 dapat punya awam. Nak buat apa? Itu punya awam 500. Yang pencen ni separuh daripada tu. Dan contohlah kan. Jadi kau tak payahlah duit ceramah banyak. Ini aku dengar lah kau cakap. Aku pun tak tahu bayar berapa ni. Ya, saya okey je. Saya tak pernah datang bayar berapa. Kalau tak bayar tinggi tetap pergi. Saya tak pernah macam tu. Tapi kalau bayar tinggi ambillah. Ya. Pernah ada satu tempat saya pergi. Saya tak nak sebut kat mana. Penganjur ni kata, okey, ceramah dekat sini, ceramah kat sini, ceramah kat sini. 3 tempat. Tiket flight dia siapkan. So bila saya dekat airport, dia paskan duit dekat saya, dapat dalam 2,000 lebih dekat 3,000. Alhamdulillah, tak apalah. Rupa-rupanya salah satu tempat tu bayar 20,000. Dapat tahu. Satu tempat ni pula bayar 5,000. Tapi saya 3 tempat dapat dekat 3,000. Ada orang macam tu. Dulu artis je macam tu. Kena tipu kan? Ada.
buat konsert nyanyi dapat apa? Satu lagu dia kata satu lagu 3,000. Rupanya dia janji dengan orang bayar dia satu lagu 10,000. Ada orang macam tu, tak tahulah lagu tu macam tertelan kaset lah bila dia nyanyi tu. Satu lagu 10,000. Macam tu lah. Rupanya baru saya tahu itu. Saya kebetulan saya di Sabah. Saya dengan Alif Aziz, saya dengan Piuriz, Ustaz Adnin Nilofa, Zizi Kirana, dengan Bella Astila. Dekat UMS Sabah. Saya baru tahu Alif Aziz cerita. Rupanya penyanyi ni dia ada mic sendiri. Sebab sesuai dengan suara dia. Saya tak lama lagi penceramah pun bawa mic sendiri lah. Tolong pasangkan mic. Macam tu lah kan. Saya cakap dengan Piuris kan. Saya kan selalu bergurau buat nama Nilofa. Sorry tau, aku mention nama kau ni dengan rumah kau. Tak apa Ustaz, okey je. Saya pun layan lah macam Ustaz, okey je. Jadi kalau saya sebut tu mana dengan izin. Okey je Ustaz kan. Nilofa dia aktif. Bila bercakap, saya bercakap aktif lah. Seronok alam tu. Bila saya kata, tapi Ustaz, kau sabarlah bagi aku habis dulu. Saya kata, okeylah, sila. Habis dia tanya, saya tanya Piuri, macam mana kau boleh sabar dengan ni macam ni? Saya kata, baiklah gua. Nanti tengoklah video dia tak bagi keluar tu. InsyaAllah. Program apa? Suami soleh, isteri solehah. Tajuk dia. Ramai, tiket berbayar penuh. Dewan tu. Kita nak buat tahun depan, plan buat kat sini. Kan? Tapi kita tak panggil artis tu, kita panggil 2 Samsul je lah. 3 Samsul. Samsul Gaurau, Samsul Debat, Samsul Yusof. 3. Tak, tapi betul. Sebenarnya ramai yang tak tahu dekat TV Hijrah tu dulu, program tu sepatutnya 3 Samsul. Tapi last minute dia Samsul Yusof dia terpaksa tarik diri sebab dia nak siapkan Munafik 2. Tu tinggal saya dengan Samsul Gaurau je. Sebenarnya memang patut kami 3. Last minute lah, ingat dalam 2 minggu sebelum kita nak record lah. Masa tu lah baru dia kena siapkan Munafik 2. Saya pun hampir dah terbabitkan filem tu, tapi saya sebab saya tengok watak tu tak sesuai, jadi saya minta maaf lah, saya tak tengok tak Munafik 2 tu. Saya watak yang hantu celah buluh tu, yang Adam kan, tahu kan watak tu. Aku ni tak biasa miang-miang buluh ni, so jadi tak itu. Bolehlah aku berlakon. Itu adalah syuting berlakon juga. Kak Liza Abdullah main marah saya lah. Kak Liza Abdullah Mak apa? Mak Leha. Habislah kita tak boleh jawab dah. Penceramah ni semua benda dia buatnya. Penceramah dia, berlakon dia, kita ni nak buat apa? Dia kata, Kak Liza. Aduh, saya baik kan dia. Bagus dia. Dia kalau berlakon dia boleh gelak, lepas tu tiba dia boleh nangis. Dahsyat dia. Orang lama. Itu ada satu watak tu saya berlakon. Saya tengok Janda Kosmopolitan. Saya tengok. Biasa saya berlakon ceramah je. Ada satu watak tu yang dengar ceramah tu, siapa? Kak Zarin Min. Dia boleh jatuh cinta dengan ceramah. Hara aku tu. Ustaz, saya rasa saya cinta. Dia dengan watak-watak dengan bergair mata ni, kau betul ke ni? Kata. Macam betul lah. Oi, bukan senang. Dahsyat dia orang ni, pelakon-pelakon yang nak pelakon-pelakon lama dia kan. Dia punya cara ekspresi dia. Dahsyat lah dia orang. Macam mana tu dia boleh dengan penghayatan dia. Betul. Tu saya sound tu. Asal watak je semua kenakan lelaki. Perempuan itu jahat lelaki ni semua. Yang lelaki tak tengok drama, tentu balik rumah kena marahnya. Itulah buat ni. Apa hal ni? Macam sekarang ni drama apa? Hati Tercari Luka. Dah, saya tak tengok orang cakap. Tapi bodoh betul Dani tu kan. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Sabar je. Malam tadi apa? Saya tak tengok malam tadi macam mana.
okey dah, baik dah dia. Tak, dengan drama Melayu ni kalau jahat tu jahat betul. Mana buat tu jahat sungguh. Allahuakbar. Itulah. Saya tu tengoklah watak-watak yang sesuai kan. Kalau tak nak saya. Pernah yang kan yang This is Pilah. This is Pilah yang movie kan. Saya diminta ceramah. Saya ceramah penuh hari-hari. Jadi datang program, bayangkan syuting tu, saya daripada KL nak sampai ke ceramah habis pukul 11. Saya sampai dekat tu dengan jam hari tu, sampai dekat Simnanti. Dia syuting tu buat kat Simnanti. Masjid pukul 3 pagi shoot tu pukul 3 pagi. Budak-budak kampung dah terlelap dengan baju Melayu nak tunggu nak jadi jemaah nak dengar ceramah tu. Tengah tunggu saya sampai. Baru sampai, okey, untuk first shot tu, okey, Ustaz ceramah, Ustaz buat kelakar sikit tentang berkahwin ni, apa Ustaz cerita lah sikit. Jadi, tuan-tuan dan puan sekalian tu, dia gelak-gelak sikit. Jadi, hendaklah cut. Okey, Ustaz, tukar baju. Tak sampai seminit. Tukar baju. Okey, kali kedua ni, Ustaz, dia akan tanya satu soalan. Dia akan tanya, apa hukumnya kalau kahwin sama suku ni? Kan dia kata. Nanti Ustaz jawab soalan tu, baru Ustaz jawab. Jadi sebenarnya dia si hukumnya macam ni. Pap, blackout. Baru nak jawab blackout. Pap, blackout pula. Cut. Okey Ustaz. Dah settle. Itu je. Untuk dua-dua babak tu tak sampai seminit watak Samsul Debat. Lepas tu waktu pelancaran filem This is Pilah tu, masa dekat The Curve, saya pergi kat sana. Soalan wartawan, apa perasaan Ustaz boleh ditawarkan? Watak aku tak sampai seminit boleh. Soalan yang kedua, yang paling dahsyat sekali wartawan ni punya soalan, kalau ditawarkan berlakon dalam filem yang lain, adakah SD akan terima? SD tu Samsul Debat, SD akan terima. Tengoklah jadual saya. Kalau jadual saya okey, saya pergilah. Kalau tak, saya tak pergilah. Tak maknanya setujulah. Apa ini nanti? Tengok jadual saya lah. Maknanya dia nak aku cakap setuju tau. Mana setujulah kalau ditawarkan SD akan terima watak tu. Tengoklah jadual saya. Yalah, maknanya setujulah. Yalah, kalau jadual tu okey, mana setuju. Saya ambil setuju Tahu tak keluar apa dalam laporan akhbar tu besok tu? Syamsul Debat ingin mencuba watak yang baru. Kan lain tu. Saya pun langsung keluar statement dekat dalam media sosial saya. Saya tak pernah keluarkan kenyataan seperti ini. Saya cuma kata kalau ditawarkan, saya tengok jadual saya. Tu saya betulkan balik. Orang marah. Aduh, macam-macam. Jadi akhlak kita kena baik. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sesuatu yang paling utama dalam mizan, iaitu timbangan pada kiamat kelak, adalah yang paling utama sekali adalah akhlak yang baik. Ibadah dah tanya. Lepas ibadah, tanya akhlak perangai kita macam mana, sikap kita macam mana, jujur tak masa kerja. Tu yang penting tu. Jujur. Kan? Akan ada dugaan dan cabaran dalam kita nak melaksanakan akhlak yang baik. Sebab yang tak baik ramai kat keliling kita. Kan? Anugerah khidmat cemerlang ataupun pangkat, kenaikan pangkat, kan? Jawatan kosong, kenaikan pangkat sebab pegawai tu bersara, ada 15 potential candidates. 15. Kita pun apply. Lepas tu kawan-kawan cakap, aku rasa kau dapat ni. Percayalah. Tak adalah 15 orang minta aku, kau mandai je lah. Iya, kau cari, kau tengoklah cakap aku ni. Sampai masa tak dapat, kita pada asalnya kita okey. Tapi wakil syaitan yang rajim ni tadi, macam mana kau tak boleh dapat weh? Patutnya kau. Kita daripada boleh terima, langsung tak boleh terima. Yang seorang tu pula, aku nampak bos dah sign nama kau. Oh, sedap cerita tu. Sedap cerita tu. Ada kan? Ada. Jadi jangan buang benda tu jauh-jauh. Sebab macam saya pernah sebut sebelum ni, Tuhan kadang-kadang, itulah kerahsiaan takdir. Tuhan nak bagi kita satu benda yang lebih baik lagi. Percaya je kat saya. Satu inah dulu kan, dulu saya nak sangat pergi luar negara. Kau ingat pengarah ni tak ada konflik ke? Kita orang pengarah ni, aku ni pengarah undang. Kenapa si pengarah undang ni kena tinggal kat pejabat? Lautan sambil belajar, pengarah ni pergi ke New Zealand, pengarah ni pergi.
Pergi ke mana ni pergi. Lepas sambil belajar ke Putrajaya aku. Sebelah yang nilai ke Putrajaya. Aduh. Adalah sekali dapat pergi lawatan ke DBKK. Dapatlah aku naik dengan majlis pergi. Jet lag. Jet lag jadah apa? Sabar pun tu. Ya, nak buat macam mana? Tapi bila dulu saya tak adalah macam mana. Dah bos, mungkin bos tak fikir nama aku pergi, tak apa lah. Rupanya bila dah bersara, lagi banyak tempat saya pergi. Betul. Saya pergi Mekah beberapa kali. Contoh kan. Lepas tu saya pergi Balkan. Siapa yang nak pergi Balkan? Pernah pergi Balkan kan? Siapa? Ha? Teringin jangan tanya. Aku tanya. Dah pernah pergi. Siapa yang pernah pergi Balkan? Pernah? Pernah pergi? Pernah ke tidak? Pernah pergi tak? Balkan ni yang seronoknya apa? Pasport kita hari-hari cop. Sebab dia kan Yugoslavia dah berpecah jadi negara-negara Andorra, Bosnia. Turun bukan turun terus dekat Balkan. Landing dekat Athens, Greece. Kang Athens kat mana? Kat Sarawak kau. Aku kena cakap dekat Greece. Ya Allah Akbar, turun kat Greece. Lepas tu kita takkan, bukan kita bawa luggage, kita takkan keluarkan baju kita sebab setiap hari check out. Lepas tu tempat dia ambil gambar tu, ya Allah, macam kita tengok dalam Google yang gambar macam cantik tu, macam dalam lukisan, kecantikan dia. Tapi nak menterdarah payah, nak buang yang kita menterdarah tu pun payah. Betul. Kalau kau kalau nampak orang tu keluar pada bilik air macam ni orang Malaysia tu, dia orang barat ni, dia dah biasa toilet dia kering. Kita nak ambil wuduk lah apa, kaki pun nak suci semua. Lepas tu yang dia orang yang datang masuk toilet komplain, aku tahu dengan bahasa dia kan, marah. Saya pergi Bosnia, saya pergi tengok, ya Allah, pergi Andorra, pergi ke Mostar, Jambatan Mostar yang musnah tu semua tengok, ya Allah Akbar. Saya pergi Balkan. Lepas tu saya pergi mana? InsyaAllah nanti ni nak pergi Turki. Sorry, Turkiye. Kapadokia. Ya. Lepas tu saya pergi mana lagi? Saya dah pergi saya pergi Melbourne. Bukan Melaka tau, Melbourne. Dapatlah tengok penguin katik tu. Dia yang saiz kecil tau. Dia dekat Australia ni dia lain sikit. Oh ya Allah, musim sejuk. Best. Tu sebabnya Tuhan akan bagi. Percaya kat saya. Jangan kita tengok satu je syarat dia. Satu je syarat dia. Kalau kita nak rasa semua ni, satu je. Jangan dengki bila orang lain dapat. Tu je. Sebab sampai turn kita, orang pun happy kita dapat pergi. Itu yang kita nak. Itu je. Betul lah, rupanya aku tak dapat pergi dulu. Aku puas aku pergi. Kejap-kejap pergi. Ada je tempat nak pergi. Betul. Itu sebabnya kita percayalah, pergilah. Ada peluang pergi. Kadang-kadang you all akan dengar satu ayat negatif. Contohnya, dapat pergi Korea. Berkahak-kahak cakapnya. Saya pergi convention alam sekitar dekat sana, dekat Daegu. Masa pergi tu, ada ayat orang cakap, bila kita dapat pergi, contoh anak bawa ke siapa, bawa saudara bawa kita pergi kan, tiba-tiba dia cakap, daripada kau pergi sana, baik kau pergi Mekah. Itulah ayat yang biasa dengar orang Melayu kita cakap. Dia tak dapat pergi, dia cakap macam tu, cuba kau dapat pergi. Cakap, tak boleh ke? Boleh pergi. Dah kita dapat peluang pergi. Sebab sunnahnya Nabi pun pergi tempat-tempat orang belajar benda-benda baru. Itu je. Yang penting jangan belagak. Itu je. Jangan belagak-belagak tunjuk. Alhamdulillah. Lepas tu bawah tu caption, kau ada. Apa hal? Janganlah macam tu. Akhlak tu tak baik. Jangan. Jaga.
Betul, ada peluang pergi je. Pergi Singapura. Saya pergi Singapura tu seronok. Saya pergi meet and greet. Saya tak camah lah pergi meet and greet. Saya Don Jani dengan Yusuf Marwi kan. Jadi sampai Don Jani tu salah sebut lah saya kepada Samsul Yusof. Bukan, nama saya Samsul, nama dia Yusof kan. Itulah seronok lah kita dapat pergi Singapura. Lepas tu dapat pergi ke Indonesia. Saya pergi Indonesia. Baru ni pun pergi lagi Jakarta. Seronok. Barang macam original. Kan seronok pergi. Selamat siang Pak. Aman Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Nak dapat macam tu kat Malaysia ni raja je. Selamat siang Pak. Pak. Di mana toiletnya? Sini Pak. Silakan Pak. Dia ikut. Dia cuma tinggal tak menyangkung sebelah aku. Punya baik lah. Driver ada supir tu. Marilah makan sama. Tak apa-apa, aman Pak. Dalam mobil aja Pak. Dalam kereta je, tak turun. Kau tengok driver majlis. Sama kombong konyang dengan bos. Nak ambil macam mana? Kadang-kadang dia makan, bos tak makan. Bos tak makan. Dia makan sound bos tak makan. Tak apalah. Kan? Jadi mana kata, apabila kamu berazam membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Jadi bila kita dah buat tu, nak buat baik-baik, buat betul-betul. Pertama saya kata tadi, jujur, jangan menipu dalam kerja, jangan tipu klaim, jangan. Kedua, jaga amanah ke tempat kerja. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain, jangan saling jatuh menjatuhkan. Sebab kalau jatuh department ni, tutup department ni, contoh dibubarkan, staf ni dihantar pergi ke pejabat daerah, ni hantar ke sini, contohlah. So kerja dah tak sama. Kita akan rasa dulu kerja kat sana lagi best. Kita akan tu masalah dia. Jaga. Kemudian apa? Percaya pada hikmah. Aku ni tak dapat ni, agaknya dia dah benda lain Tuhan nak bagi aku. Kan? Tuhan bagi suami tak handsome. Tak apalah, kita pun tak susah hati. Kan? Orang lain pun tengok suami kita menyampah, kita okey tu. Okey lah tu kan. Kan isteri kita pun taklah secantik sangat, okey lah kan. Sonok je, dia muka tak apa lawak sangat. Anak 8 kan. Contoh. Yalah malam tutup lampu sama. Kenapa kata tadi? Tapi dia pandai masak. Lempar-lempar jadi. Bukan senang nak dapat orang macam tu. Cakap je makanan apa. Masak lemak cili api dia boleh masak, rendang dia boleh masak, rendang tok dia boleh masak. Cakap je. Susah nak dapat isteri macam tu. Isteri sekarang cakap je nak apa bang, settle. Cakap je. Apa lagi? Tak tahu dah sampai depan rumah kan? Abang duduk je dalam bilik. Jangan keluar. Dia hidangkan, dia siap. Sempat isteri abang ni masak. Alah bang, benda simple je. Wah, order kan, tak kisah. Nampak tak? Kemudian apa lagi? Seterusnya apa yang kena ada adalah kita kena buat yang terbaik dalam kerja kita. Kemudian respon positif semua perkara. Lepas tu ikhlaskan hati kita bekerja. Bila kita ikhlas ni bekerja, maksudnya azam ikhlas ni adalah buat satu tak mengharapkan balasan, tetapi balasan tu memang tak ada siapa yang tak nak balasan, nak, tetapi kalau boleh kita mengharapkan pengiktirafan, balasan tu daripada Allah. Tuhan bagi itu yang terbaik. Kita tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Kita harap manusia, kita akan kecewa. Minta-mintalah bos nampak kerja aku, minta-mintalah bos bagi aku naik pangkat, kita akan kecewa. Percaya kat saya. Biarlah kita ni tak dapat naik pangkat, tapi kita ada kerja. Kita bertahan sampai hari akhir kita bekerja di manja Bandara Ipoh ni, pencen sampai kita punch card hari terakhir. Sorry. Semua pakai kad sekarang ni. Oh, thumbprint. Ada lagi ke department yang pakai punch card ni? Ada. Dah tahun 2024 kot. So HR tukar cepat tu. Pakai thumbprint macam ni. Ada yang ni. Ada yang sanggup potong kulit jari dia keluar, letak kat pemadam, touchkan untuk dia. Tak apalah, betul lah. Hari terakhir, last hari terakhir. Mana satu kejayaan sebenarnya. Kita berjaya mengharungi dengan suka duka, menempuh ujian
sepanjang 30 tahun berkhidmat. Contohlah, ada yang 25 tahun kan? Dia minimum 22 tahun. Saya itu bersara pilihan. Saya sempat 12 tahun saja dalam kerajaan, sektor kerajaan, dan saya bersara pilihan. Tapi saya tak dapat lagi duit pencen saya. Kena tunggu 55. Tu yang struggle tu. Struggle. Bahasa baku struggle. Tapi gratuity dah dapat, golden handshake dah dapat. Kan taklah banyak sangat 12 tahun. Alhamdulillah. Dengan itulah saya memulakan hidup yang baru. Dapat kad pesara, tunjuk kat hotel, dapat 10%. Tapi bukan semua hotel. Oh yo, dapatlah. Aku tunjuk kat Concord, dia boleh gelak lah. Ustaz, jangan buat lawak weh, tak sabar. Mana bukan semua hotel tahu terima kad pesara tu, bukan semua. Tapi pergi dekat immigration kan ada kaunter untuk warga emas tu kan. Saya tanya boleh tak? Boleh, Ustaz tu pensioner tapi Ustaz muda lagi, Ustaz. Yalah, tak apalah, macam mana? Ya, jadi bertawakallah. Tak ramai yang mampu beristiqamah. Tu ujian pula. Buat perubahan tapi nak kekalkan perubahan tu bukan senang. Yang kena sabar. Sabar yang banyak. Dalam kita nak melaksanakan apa kita nak buat ni, sabar. Saya pernah tanya Abang Ashraf Muslim. Ashraf Muslim, bang, apa rahsia bang abang boleh jaga isteri abang? Saya tanya. Senang ni Ustaz, tak ada apa pun. Dia katakan suara dia macam tu. Tak ada apa Ustaz, dia ada 10 je yang kita kena ingat. 10. Apa dia? Yang pertama bijaksana, yang kedua sampai nombor 10 sabar. Nombor 2 sampai nombor 10 sabar. Maknanya sabar tu kena banyak. Sabar. Kerja kena sabar. Tak naik pangkat, sabar. Kursus je jauh, orang tu pergi, sabar, tak apa. Pergi Putrajaya entah dia, kursus KKL entah dia, Sabah Sarawak entah dia, kursus kat Lumut entah aku. Kursus kat mana? Simpang Pulai. Kat Simpang Pulai kursus contohlah kan. Sabar. Kedua, syukur ada kerja. Syukur banyak Tuhan bagi aku kerja. Ketiga, hikmah. Adalah hikmahnya. Tuhan tak bagi aku pangkat tinggi, tapi Tuhan bagi aku dapat bonding dengan keluarga aku hari-hari. Balik rumah tengok, ya Allah abang, saya ni tuan-tuan punya sibuknya. Hari tu pergi umrah. Ni contoh saya ambil daripada bulan 11 ni. Balik umrah. Kemudian umrah lagi bulan 12, 6 hari bulan sampai 24 hari bulan. 25 satu hari kat rumah. Lepas tu 26, 28 pergi ke mana? Pergi ke Jakarta, Bandung. Balik je sampai ni 28 pergi ke mana? Pergi ke KK, Syamali Putatan, Sipitang, Keningau. Kemudian habis KK tu pula bulan 12 tu habis sampai 31 hari bulan, 1 hari bulan naik flight pergi ke Sarawak. 2 tahun tak balik. Dia dah bulan 12 kan bulan 1. 1 hari bulan pergi ke Sibu, daripada Sibu pergi ke Mukah Berkenu, Bintulu. Akhirnya 6 hari bulan balik. 6 bulan balik, 7 hari bulan rehat, 8 hari bulan semalam dah ceramah. Hari ni ceramah lagi. Hari ni habis saja di Ipoh, malam ni di Gua Musai, Kelantan. Habis Gua Musai, Kelantan, pagi esok Bentung Pahang. Bentung Pahang, petang Bentung. Lepas tu pagi esoknya tu Aitam Bahau, Negeri Sembilan. Dah dekat balik. Ya macam tu lah hari-hari kan. Aku cuma nak datang sini je, dah lupa dah. Macam tu kan. Ya. Tu yang kalau kita orang lelaki sibuk macam mana pun, balik rumah sampai rumah, jangan tu masuk bilik kita, masuk bilik anak dulu. Appreciate. Pukul 2, 3 pagi pun masuk tengok anak. Ya Allah, masa bila lah budak ni besar dah. Ramai betul anak. Pusing kali. Tak, anak tidur sepah ni. Lepas tu barulah kau masuk bilik kau sendiri. Bila masuk bilik sendiri, lah kau pun dah besar.
masa bilalah kau besar. Tidur senyap pula. Nak alih nangan suslu ni. Lambat balik. Dia marah. Itulah dia. Itu appreciate. Ada hikmah dia. Tu saya cakap dengan isteri saya, abang sibuk 2 tahun je lagi. Mungkin lah, paling lama pun 2 tahun je. Lepas ni kalau abang dah tak camah, abang duduk rumah, jangan kau muntah nak buka abang sudah. Perempuan ni macam tu lah. Kerja. Perempuan kan macam tu kan. Orang lain tu pun kerja majlis juga. Elok je cuti. Cuba dia cuti. Bila hari-hari kena, akhirnya ambil keputusan. Jumpa bos-bos yang nak cuti lah. Bini saya bising lah. Cuti 2 minggu. Sign 2 minggu. Sampai kat rumah, makan, tidur, tengok TV. Makan, tidur, tengok TV. Makan, tidur, tengok TV. Tak kerja? Tanya pula tak kerja. Perempuan, kau nak apa ke? Lepas tu mulut ni tak elok lah tu cakap. Oh, tak kerja? Kerja, abang cuti. Lama cuti ke berhenti? Mulut kau. Ada je benda salah. Tu sebab kena sabar. Syukur. Lagi satu syukur. Isteri kita bising pun syukur. Sebab orang perempuan memang tu hobi je di rumah. Berceramah walaupun tak ada tajuk. Biarkan dia. Nampak je kat sini ni. Ustaz. Assalamualaikum. Ambil gambar boleh? Oh, dia punya tertib mana? Balik rumah, dia dah penat dah sehari ke tudung tu. Sampai ke rumah buka tudung, kembang, pakai baju binatang, mula cari habitat. Kau ingat dia nak murni lagi tak? Pergi mandi. Astaghfirullahalazim. Satu lorong dengan suara dia. Dia tu ke yang tadi tu? Berubah watak weh. Berubah watak. Ingat tak masa PDPR tu? Masa PDPR yang masa PKP dulu kan? Kan kita bekerja home. Kita mungkin meeting buat online. Orang perempuan pagi-pagi dah bangun tengok suami tak bangun. Allah. Lalu dia pun kejut. Bangun. Pukul berapa dah kejap lagi nak kelas? Semua nak kerja ni. Bangun. Mak dia masak. Dah selesai. Dah siap nasi goreng tu. Dia pun hidang tapi cepatlah makan. Mandi makan cepat. Kejap lagi nak PDPR. Bising. Lepas tu dia pergi lalu masuk bilik. Lalu melepasi jenazah tu tadi. Suami yang tak bangun tadi masuk dalam bilik air. Mandi. Lepas tu dah siap apa semua. Laki aku ni. Lepas tu pergi sampai itulah yang momen paling memenatkan pada seorang wanita pada PKP. Dia tengok nasi goreng tadi masih lagi belum disentuh oleh anak-anak. Sebab anak tidur lagi. Berubahlah ibu tu. Menjelma. Menjadi segala jadian. Dia pergi kat bilik kan. Pukul berapa dah ni, kejap lagi nak ke? Bangun! Dia sebut bangun je. Jenazah tadi bangkit. Dia mengaku. Itu maksud pukul anak sini menentu ni. Marah anak sindir suami. Sepatutnya bangun pagi sembahyang sesama, dah mandi apa semua siap. Abang, I ingat nak masak nasi goreng je. Abang kejutkan anak. Okey, abang kejutkan anak. Suami kejut anak tak sama. Betul tak? Bangunlah, pukul berapa dah ni? Bangunlah. Anak je tu kan. Ayah simple lah. Bangun. Ia tu beza. Sebab lelaki ni kejutkan anak dengan iman. Kena faham. Mak dah loudspeaker hari-hari. Tak apalah, sabar. Kita kena percaya hikmah ni. Orang perempuan ni macam tu. Dia orang perempuan ni membebel pun paling lama pun 4 minit. Zaman Saidina Umar tu, pernah ada seorang sahabat ni, dia kena letih dengan isteri dia. Dia tak tahan, dia nak mengadu dengan Saidina Umar. Dia sampai ke rumah Saidina Umar, tak jadi dia mengadu. Sebab dia tengok Saidina Umar pun kena dengan bini dia. Lepas tu dia pun baru nak balik. Saidina Umar nampak, sahabat, kemari, apa cerita? Dia pun ceritalah, aku tadi sebenarnya kena letih dengan isteri aku, teruk sangat. Jadi aku nak mengadu dengan kau. Lepas tu aku tengok engkau pun kena. Aku tak jadilah mengadu. Kata Saidina Umar,
Apa sangatlah yang diletihkan oleh mereka, dibebelkan oleh mereka jika nak dibandingkan apa yang dia dah buat untuk aku. Membel dia pun, dia siapkan makan pakai aku, dia siapkan anak-anak aku, dia suapkan anak-anak aku makan, dia didik anak-anak aku. Jadi apa sangatlah yang dia cakap tu. Betul tak perempuan? Mana mengaku membebel tu, cuma dia tak menafikan lah. Itu sebenarnya yang pengakuan tu yang kita nak. Orang perempuan membebel paling lama pun 4 minit. Dia penat, dia minum, dia sambung balik. Tu je. Jadi kena sabar. Jadi hikmah tu ada hikmah dia. Suami baik. Kita kerja macam ni kan, Tuhan tak bagi ni, tapi Tuhan nak bagi, tak naik pangkat. Tuhan bagi anak-anak berjaya, anak-anak dapat subjek terbaik. Nampak tak? Happy kita. Anak tu balik pada mungkin tak bagus akademik, tapi dia bagus kemahiran. Alung tengok aircon dia pun tahu belum on ni. Nampak? Itu tak payah belajar tu. Kan? Jadi makna kata bagus, ada hikmah dia, kejayaan anak-anak. Yang keempat, redha. Redha ni dapat menerima dengan, saya ajar dahulu kan, apa beza redha dengan pasrah. Apa beza redha dengan pasrah? Redha ikhlas. Pasrah. Oh, pasrah berserah. Redha tak sakit hati. Terima kasih banyak. Redha, terima dengan hati yang ikhlas. Apa gak Tuhan bagi? Tuhan bagi sakit, terima. Adalah benda baik Tuhan nak bagi kat aku ni. Kita kena tipu. Nampak gambar Samsul Bat, pelaburan patuh syariah. Itu masuk kena tipu. Habis 5,000 duit kita. Masa dah susah tu, kita tahu hikmah dia. Ada kawan-kawan kita yang baik yang kita tolong kita. Rupanya dia kawan kita waktu kita susah. Kalau pasrah, kita terima tapi hati sakit. Kalau ikutkan tak nak terima tapi terpaksa terima. Contoh ni saya lakonkan balik nak bagi faham. Ini pasrah macam ni pasrah. Macam mana kan, dah suami akak pilih jalan macam tu. Dia dah buat dulu, akak pun tak kata apa. Kalau ikutkan mana ada wanita yang sanggup terima benda macam ni kan, tapi akak terima lah. Memang sakit ni. Dia tak terima. Itu pasrah. Faham Redha ni dengan hati ikhlas. Mungkin ni lah rezeki akak terima lah. Macam mana kan, mudah-mudahan Allah bagi yang terbaik. Dan akak doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk suami akak, untuk berlaku adil pada semua isteri-isteri dia. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk, dan mudah-mudahan kami dapat hidup bahagia hingga ke jannah. Lelaki jangan risau, itu takkan berlaku. Itu contoh untuk rujukan akademik semata-mata. Okay. Alright. Okay. Jadi seterusnya apa yang kena ada? Ikhlas. Ikhlas ni adalah menerima, macam saya kata tadi, mengharapkan pengirapan daripada Tuhan, bukannya daripada manusia. Kalau menerima daripada manusia tu, kita akan kecewa. Kita berharap, taklah aku dapat ni, kita tak akan dapat. Dan kalau dapat pun mungkin tidak seperti mana yang kita nak. Daripada Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah menasihati beliau, hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau musafir dan mempersiapkan dirimu untuk menuju negeri akhirat. Maknanya kerja ni, kita fikir kerja ikhlas ni sebab bukannya matlamat dunia, tapi matlamat akhirat. Kita kerja tak naik pangkat, kita kerja tak dapat APC, tak merasa sekali pun APC. Contoh, rupa-rupanya waktu pencen Tuhan bagi kita sihat, Tuhan bagi anak-anak kita berjaya. Anak-anak tak pernah lupakan mak ayah dia. Anak-anak tiap bulan bank in duit. Anak tak adalah ramai sangat, dalam 10 orang macam tu. Tiap seorang bank in 500, tak 5,000. Mak ni sampai hantar mesej lah dalam grup, Assalamualaikum pada semua, sekarang dah masuk 26 bulan. Masih ada anak-anak ibu yang belum bank in duit bulan ini. Hashtag bawah tu, sila abaikan notis ni sekiranya bayaran telah dibuat. Macam tu lah kan. Rezeki mana macam mana kan? Jadi makna kata, dalam menyambut tahun baru ni, kita tak dilarang sambut tahun baru selagi mana dia tidak melampaui batas-batas syarak dan sebagainya. Selamat tahun baru, boleh sebut selamat tahun baru, tak ada masalah. Bukannya nak meraihkan perayaan agama, tak. Selamat menyambut tahun baru 2024.
Ada gambar tu hasrat tertangguh, gambar gemuk tengok cermin. Dia berubah kan. Kadang orang lelaki dia selesa macam tu. Orang lelaki dia okey je, badan besar kecil dia okey je. Kalau lelaki bergambar ikhlas je. Bergambar. Macam betul je orang lelaki. Orang perempuan pusing keliling nak dapatkan angle paling kurus sekali. Kau gemuk je lah, payah sana. Kan? Masuk rapat sikit nampak kepala. Macam kan. Jadi mana kata kita perubahan. Yang paling penting sekali macam kata tadi adalah ibadah tadi. Ibadah satu. Dan satu lagi tentang akhlak kita. Jaga akhlak kita. Dan akhlaknya hari ni zaman dunia tanpa sepadan, dasar langit terbuka. Kita kena cepat. Kalau lambat kita akan ketinggalan. Yang lambat kita akan ketinggalan. So ada perubahan-perubahan yang dibuat oleh organisasi. Kena buat lah. Tengoklah Punchcard dulu kan, susah lah pakai ni, susah lah ni, bermula kan. Tapi okey je sekarang kan. Dulu susah lah bayar online ni. Saya ingat masa mula-mula dulu orang memperkenalkan bayar secara online, bayar bil semua kan. Yang sebenarnya kita tak tekan confirm, kita ingat dah bayar, tiba tertunggak. Trauma. Rasa dah bayar dah itu, pasal belum bayar. Kan macam-macam lah. Sekarang ni kan teknologi RFID kan. Reverse forward insyaAllah dapat. RFID reverse dulu ke depan balik, baru dia angkat, kamu dapat. Tu reverse forward insyaAllah dapat. Tu dia RFID. Macam-macam sistem kan. Betul. Makin lama makin canggih. Semua canggih dah sekarang. Siapa sangka kita boleh order makanan secara online. Dulu kan ada smart shop, dulu TV3 smart shop, order pakai telefon. Sekarang kita ni detail bayaran macam mana kan. Smart lah. Cantik lah dia punya bekas ni, rupanya kitchen kan, order lepas macam lah macam. Tapi teknologi kan, zaman berubah, kita kena cepat. Kalau lambat kita akan ketinggalan. Minta maaf lah, saya tak boleh ni, tak boleh. Macam saya lah dulu waktu PKP, orang nak buat ceramah online, saya tak biasa ceramah online. Tak boleh. Kalau saya kata minta maaf lah, saya ceramah fizikal je, online saya tak buat. Maka 2 tahun lah Samsul Ubat jadi tak relevan. Kena tak buat ceramah online. Masa itulah saya, Amin Idris dengan Ustaz Arianto pergi untuk tazkirah malam Jumaat di Astro. Waktu terdapat surat khas lah, kebenaran untuk Roblox nanti kan nak pergi. Sampai je dekat Astro first time tau. Malam Jumaat buat apa? Dengan tazkirah malam Jumaat. Studio kosong, tak ada orang. Gelap di depan tu, first time. Tak ada penonton tu, rasa lain betul rasanya. Tuhan tarik kan, bukan senang. Itulah antara ujian dia. Dan teknologi pakai pasang ni kamera apa semua sekarang ni. Betul, tak sangka pula ada orang boleh menjana pendapatan dengan tu kan. Begitu juga kita kena bertanggungjawab kan? Kita kena tanggungjawab, kita kena buat. Kemudian kita kena hadir pada peluang-peluang yang baik. Ada kursus seminar, datang kan? Kemudian begitu juga kita kena mantapkan pengetahuan kita, knowledge kita, improve. Ada seminar-seminar khusus kan dalam borang SKT kita tu. Seminar-seminar, kursus-kursus diperlukan untuk tahun yang akan datang. Masuk betul-betul apa yang kita perlukan. Jangan ikutkan kawan, ni kopikan kawan, letak dalam tu. Jangan. Kemudian apa yang kita ada? Profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Kerja-kerja betul-betul. Bila kita tak boleh pisahkan tu yang kadang tata tertib. Tidak dulu staff dulu kan. Selalu datang lambat. Lepas tu dia kata suami dia sakit lah, apa semua. Faham suami sakit, tapi kita tanya dah, ada tak cara yang mana boleh datang? Saya pun tak boleh. Lepas tu satu kali tu dia kata, macam ni lah tuan, saya nak cuti tanpa gaji. Tak apa, tolak je gaji saya, tak apa. Bila dia sampai cakap macam tu, maknanya dia seolah-olah tak perlukan kerja kan. Dia cakap macam tu kan, kita nak tolong dia ni. Akhirnya kita pun terpaksa ambil keputusan, bawa pada tempat kata tak tertib. Kita terpaksa lah berhentikan ambil online. Dan sebab kita kena profesional, bab kerja, kita cek rezeki. Ya, kalau dia cakap ada setengah tu, ada satu kes tu, dia suami dia stroke tiba-tiba, suami stroke. Jadi dia cakap dengan bos dia kata, saya ada masalah sikit tuan. Apa dia? Masalahnya suami saya pagi saya kena siapkan dia dulu baru saya pergi kerja. Lepas tu paling tidak makanan dia semua saya kena letak dekat dengan dia. Jadi mungkin dia boleh makan sendirilah, ambil makan. Tapi paling tidak pagi tu je saya kena siapkan. Jadi kalau paling awal bila sampai jam berapa? Bila paling awal 8.30 lah.
Mungkin pukul 9 dah paling lewat, dia kata. Okey lah, macam tu kalau balik lewat sikit boleh? Tak apa, lewat sikit tak apa, sebab anak saya boleh ganti petang-petang sampai petang, bila anak saya balik sekolah dia boleh tolonglah. Okey lah kalau macam tu. Kita fleksi. Sebagai kita jabatan, kita faham, kita bagi dia datang pukul 9, dia baliklah pukul 6 kan, balik pukul 6 petang, kita bantu dia mana yang boleh. Macam tu yang kita nak. Itu maksud dia bukan kata datang lambat tu tak semestinya masalah disiplin. Kadang ada dia punya kekangan-kekangan kan, dan sebagainya. Dan begitu juga seterusnya, apa yang kena ada pada diri kita adalah kita kena apa yang disebut sebagai organize, susun satu strategi untuk menjadi. Itu sebab kita ada perancangan, belanjawan, bajet kan. Kita ada kerja-kerja yang kita nak selesaikan, ada KPI yang kita nak laksanakan kan, berapa lesen nak diluluskan, berapa pelan yang mesti kita luluskan dalam setahun, berapa, semuanya kita kena improve. Dan begitu juga yang terakhir sekali, perbetulkan niat kita dalam bekerja. Niat bukan sebab nak naik pangkat, kerja bukan sebab nak kaya. Percaya cakap saya, kerja di sini takkan kaya. Kenalah terima hakikat tu. Kan, takkan kaya. Itu sebabnya bila ada orang kerja satu kerajaan tapi dia nak kaya, itu yang konflik tu. Jangan kaya ni, minta maaf, saya bukan kata tak kaya, tak boleh nak jadi kaya, tapi caranya tak kena. Kita guna duit-duit yang bukan-bukan. Contoh, perah daripada peniaga, perah daripada kontraktor untuk dapatkan kekayaan. Dia takkan kekal lama, percaya cakap saya. Yang kita nak, sebab kata pepatah Cina tu, tak payahlah cakap Melayu je lah, dia kata belum gemuk sudah bengkak, dia kata. Mana kalau nak gemuk, perlahan-lahan kau akan gemuk juga nanti. Tapi sampai kau nak gemuk, dia sanggup pukul dia, bila nampak gemuk dia akan kecut juga nanti, dia akan reda, kebah. Itu sebabnya ikut proses bertangga, sabar. Nak berjaya sikit-sikit lah, sabar-sabar. Rupanya dengan sabar, rupanya anak-anak kita berjaya. Anak jadi doktor, anak jadi lawyer, anak jadi engineer, semua profesional. Semua bank duit 1,000 sebulan, 2,000 sebulan, bagi hijab, bagi duit kat kita. Kita jadi kaya tiba-tiba dengan anak-anak. Kadang contoh, semuda dulu dah puas, dah penat nak kerja kan, tiba-tiba anak yang menyumbang kita, bagi kita jadi kaya. Contohlah kan. Dan Nabi pesan, Nabi kata anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup, tak pernah cukup. Dan begitu juga Nabi sebut, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga cakap, manusia yang paling kaya, boleh kaya punya. Nabi kata manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan ingat satu lagi, Nabi juga cakap, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya apa? Memberi sentiasa lebih baik daripada menerima. Dalam bekerja, beri servis, akhirnya Tuhan akan bagilah apa yang patut kita terima. Ini kerja tak sebab apa, sibuk cakap, aku tak terima ni pun, aku tak dapat ni, aku tak dapat tu, aku tak dapat ni. Sampai bila pun kita takkan dapat. Itu cerita dia. Macam tu juga dalam rumah tangga. Aku kahwin dengan dia tak dapat apa, jangan. Bila kita kahwin, kita beri. Tengok mak kita, macam-macam dia beri kat anak-anak dia, sampai kan dia terlupa. Kadang-kadang dalam hidup dia tak minta apa, kita yang bagi kat dia. Mak ambil ni lah, apa ni, tak payah, mak tak nak pun. Bagi. Sebab mak kita daripada dulu memberi, dia tak pernah menerima pun kadang-kadang. Jadi bila kita dah dewasa, kita ingat nak memberi kat mak kita, insyaAllah berkat. Jadi rasa cukuplah sekadar tu. Ada apa-apa soalan? Okey, yang tepi dinding ni yang satu line ni, tiba-tiba ada 2 line ni. Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, tak ada. Okey, yang tepi line yang sana? Okey, tak ada. Okey, ini adalah pegawai pemantau yang kita datangkan daripada Jabatan Audit Negara. Okey, yang belah lelaki ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, terima kasih. Yang wanita apa soalan nak tanya? Tak ada, terima kasih. Yang kat luar? Okey, tak ada. Okey. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Bak kata orang, sepadan-padan tupai mempat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Jadi walaupun azam itu tertangguh, daripada dulu tak buat, kita usahakanlah untuk capai. Mana azam yang baik itu teruskan kan? Buat je, letakkan target aku tahun ni aku nak apa. Pastikan azam tu realistik, macam saya kata di awal tadi. Okey, jadi itu saja daripada saya.
Ucap terima kasih banyak. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menyebut hari ini rasa nak junjung.